Bab berada di Mekah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Humaid bahawa sesungguhnya dia telah mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya As-Sa'ib bin Yazid, adakah engkau telah mendengar apa-apa berhubung dengan berada di Mekah, yakni orang-orang yang telah berhijrah ke Madinah berada di Mekah? Qala, jawab As-Sa'ib Ibnul Hadrami telah menceritakan kepada saya bahawa sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang Muhajirin selepas mengerjakan ibadat haji, berada di sini, berada di Mekah 3 hari sahaja. Dibenarkan, dibolehkan 3 hari sahaja. Ini bab bersembahyang di dalam Kaabah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri masuk ke dalam Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam Kaabah dia sendiri dengan Usamah bin Zaid, Uthman bin Talha Al-Hajabi dan Bilal. Bilal menutup pintu Kaabah itu setelah mereka berada di dalamnya. Famakatha fiha, baginda sallallahu alaihi wasallam berada seketika di dalamnya. Kata Abdullah bin Umar, saya bertanya Bilal selepas itu apabila dia keluar, apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, yakni semasa di dalam Kaabah? Jawab Bilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam keadaan 1 tiang berada di sebelah kirinya, 2 tiang berada di sebelah kanannya, dan 3 tiang lagi berada di belakangnya. Baitullah pada ketika itu, tiang Baitullah pada ketika itu ada 6 semuanya. Kemudian Nabi SAW bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Malik hadis ini, tetapi di dalam riwayat dengan sanad ini, melalui saluran riwayat ini, perawinya tidak ada menyebutkan tentang tiang-tiang di dalam Kaabah itu. Dia berkata kemudian, yakni Bilal, kemudian Nabi SAW bersembahyang dalam keadaan di antaranya dengan dinding kiblat Kaabah di sebelah dalam itu jaraknya ialah 3 hasta. 3 hasta. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Umar daripada Nabi SAW, sama seperti hadis riwayat Qa'nabi tadi. Cuma di dalamnya Ibnu Umar berkata, saya terlupa bertanya dia tentang berapa rakaatkah Nabi SAW telah bersembahyang, yakni di dalam Kaabah itu. Itu saja bezanya dengan yang dulu. Orang lain serupa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Safwan, katanya, saya berkata kepada Umar bin Al-Khattab, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam Kaabah? Jawab Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tiba di Mekah tidak mahu masuk ke dalam Baitullah dalam keadaan di dalamnya ada berhala-berhala. Maka baginda memerintahkan supaya dikeluarkan berhala-berhala itu. Kata perawi, jadi Ibnu Abbas, baginda mengeluarkan, antara yang dikeluarkan ialah patung Ibrahim dan Ismail. Dalam keadaan di tangan mereka berdua ada al-azlam, yakni anak-anak panah untuk untuk mengetahui nasib ataupun ketentuan dari pihak Tuhan untuk sesuatu kerja. Itu azlam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, qatalahumullah,
Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, mereka memang tahu, mereka tahu pun bahawa Ibrahim dan Ismail tidak pernah sama sekali menggunakan azlam itu untuk menentukan sesuatu kerja yang hendak dibuatnya. Itulah maksudnya. Qala, kata perawi, yakni Ibnu Abbas, kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Baitullah, lalu bertakbir di bahagian tepi-tepinya dan di penjuru-penjurunya. Kemudian Nabi SAW keluar dalam keadaan tidak bersembahyang di dalamnya. Tidak bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya hendak masuk ke dalam Baitullah dan bersembahyang di dalamnya. Nabi SAW pun memegang tangan saya dan memasukkan saya ke dalam Hijr, ini kawasan Hatim. Faqala, lalu baginda bersabda, bersembahyanglah di dalam Hijr ini, ini di kawasan Hijr ini, dalam Hatim, ini separuh binaan yang dibina tu, yang tidak siap. Kalau kamu hendak masuk ke dalam Baitullah, mana kamu masuk sini saja, kerana sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada Baitullah. Kaum kamu dahulu, mereka tidak menyempurnakan pembinaan Kaabah ketika mereka bina dahulu. Mereka keluarkan bahagian ini daripada Baitullah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW keluar dari sisinya dalam keadaan baginda gembira, kemudian pulang kepadaku dalam keadaan nampak sedih, dalam keadaan hiba, sedih. Lalu baginda bersabda, saya telah masuk ke dalam Kaabah. Kalaulah saya tahu urusan saya yang akan datang seperti saya tahu urusan saya yang telah lalu, yang telah lepas, nescaya saya tidak memasukinya. Kalau tahu benda yang akan datang seperti tahu benda yang telah berlaku, tentu saya tak masuk ke dalam Kaabah. Saya bimbang, takut menyusahkan umat saya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mansur Al-Hajabi, katanya, pakcik saya meriwayatkan kepada saya daripada mak saya, katanya, saya telah mendengar Al-Aslamiyah berkata, saya kata kepada Uthman, apakah yang Rasulullah SAW katakan kepadamu apabila dia memanggilmu? Qala, kata Uthman, tadi saya terlupa menyuruh engkau menutup dua tanduk di dalam Kaabah, yang ada di dalam Kaabah, kerana tidak seyogianya, tidak sepatutnya ada di dalam bait itu sesuatu yang boleh mengganggu orang yang bersembahyang. Ibnu Sarh berkata, pakcik saya itu ialah Musafi' bin Syaibah. Itulah sebahagian daripada yang kita baca dan terjemah saat ni. Dua bab. Bab yang pertama malam ni, selama mana kau boleh berada di Mekah, yang ni, oh, tak baca babun fi nabidh istiqayah. Ada babun fi nabidh istiqayah. Itu kita sudah baca dah baru ni. Jadi ceritanya, orang kata kepada Ibnu Abbas, bapanya keluarga kamu ni apabila orang pergi buat haji, bagi minum kepada mereka nabidh bagi minum nabidh. Jadi keluarga dia ni di zaman jahiliyah lagi, kerjanya ialah bagi minum, khidmat bagi minum kepada orang, air kau gapo-gapo. Jadi bahagian jawatan ataupun kerja siqayah, orang panggil siqayah tu beri minum kepada orang-orang yang pergi buat ibadat. Jadi tugas mereka lah keluarga Abbas.
Dalam Quran ada sebut, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjid kaman amana billah, dan seterusnya. Jadi ada sebut tentang siqayah. Jadi orang kata kepada Ibnu Abbas, apa keluarga kamu kalau bagi minum kepada orang, bagi nabid. Nabid ialah air rendaman buah-buah kering. Buah-buah kering. Kita kata buah tamar ke, buah kurma kering tu. Jadi bubur dalam air. Malam ni, pagi esok minum. Jadi serah manis-manis sikit-sikit. Gitu. Itu yang dikatakan nabid. Tak apalah, kita terjemah dulu. Sedangkan orang-orang lain kalau bagi minum kepada orang, bagi minum nampaknya minuman yang istimewa, iaitu seperti susu, seperti madu dan sawit. Sawit ni sesagun yang dibuat daripada bijirin. Kalau sekarang ni anda nampak, kalau ada tempat kita ni yang paling sesuainya holik. Holik itulah. Jadi debu ataupun lagu itulah, apabila bubuh susu campur tu, dia kucak-kucak gitu. Super dengan holik lah kalau sekarang ni. Sawit dia bijirin yang dihancurkan, campur-campur, lepas tu dia buat sebagai asas untuk minuman. Nak kata sagung supaya budak-budak kita duk makan tu, tak juga. Tidak sagung lagu tu, supaya holik tu. Hal tu lebih tepat. Jadi orang lain bagi benda-benda tu, benda-benda yang istimewa lah, kira agak berharga. Abukhlum bihim am hajah, kau sebab kedekut kau yang tak bui supaya orang lain tu bui minum nabit saja, kau susah. Hajah tu di situ dengan makna susah, kerana susah, tak ada piti. Ibnu Abbas kata, sebenarnya tidak kerana kedekut kau, nak kata kerana kedekut pun tidak, kerana susah kami susah pun tidak. Tetapi sebabnya gini, iaitu pernah Nabi SAW bila dia mari sini dengan gendong Usamah di belakang dia, naik unta dia tu, dia minta minuman. Ceritanya dia minta minuman. Jadi bila dia minta, orang pun bawa lah. Jadi keluarga dia ayah dia Abbas ke apa tu, bagi minuman. Mak dia Ummul Fadl bagi minuman kepada dia, Nabi, kepada Nabi. Nabi pun minum. Bila dia minum, dia tak habis, dia bagi lebih dia tu kepada Usamah di belakang. Usamah pun minum. Lepas tu Nabi SAW pun kata, ahsantum wa ajmaltum. Bagus, molek kamu buat ni. Nabi puji dia, comel, molek, kamu bagi minum lagu ni. Beginilah kamu lakukan. Yang ni semula-semula buat lagu ni lah. Fanahnu hakadha. Jadi kami begitulah, tidak mahu mengubah apa yang pernah Rasulullah SAW katakan, yang pernah Rasulullah puji tu, kata molek, bagus, kamu buat tu, kami tak saya ubah. Sebab Nabi puji tu kerana dia diberi minum Nabi. Baiklah, Nabi tadi kita sudah cerita dah, iaitu air rendaman buah-buah kering, seperti buah tamak, buah kurma kering, buah zabib dan lain-lain lagi. Kering tu dia rendam. Ini salah satu termasuk dalam cara mengislahkan air, pemulihan air zaman itu. Orang zaman sekarang ni macam-macam cara nak pulih air, nak suruh jernih, macam-macam dia bubuh kan. Dia bubuh tawas antaranya, dia klorin, macam-macam. Itu untuk nak memulih, untuk pemulihan air. Zaman itu untuk pemulihan air ni, kalau air payau, air payau aja dia buat gitu, dia bubuh nabis itu semalam. Tapi kalau lama-lama nabis tu kalau banyak, dia boleh mabuk, dia jadi arak. Ini sikit lah sebentar, semalam kita kata, semalam lepas tu esok sudah jadi manis air, sedap lah air tu, untuk minum, jadi sedap. Tidak kata payah kau gapo kau, tidak. Itulah cara dibuat. Jadi berdasarkan hadis ini dan banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang lain, tertolaklah pendapat orang yang mengatakan Nabi itu arak. Bahkan ada orang-orang Syiah dia buat nganying.
Dia buat menyanyi. Kalau mazhab Hanafi, orang Sunni kata dia, gapo dia lebih, tak boleh nak ikut, tak lalu nak ikut. Pasal apa? Dia kata arak ni halal. Arak tu halal. Jadi yang disebut, yang dia kata arak tu halal tu nabis tu lah. Nabis. Jadi dia pakai dengan makna arak. Kalau mazhab Syafi'i kita pun tak lalu nak ikut juga, kata dia. Tak tergamuk. Pasal apa? Dengan anak sendiri boleh nikah. Itu antara dia kritik. Banyaklah. Kalau mazhab Malik gini-gini macam-macam lah dia kata. Tak apalah. Hak kita naknya malam ni nabis tu. Nabis itu bukan arak. Kalau nabis tu arak, ni Nabi minum lagu mana? Kena faham hak tu dulu. Dalam hadis ni sebut. Lepas tu dalam Bukhari ke apa, bila Sayyidina Umar nak mati kan, antaranya orang bagi minum nabis kepada dia. Takkan minum arak dekat nak mati. Jadi nabis ini memang ada, nabis tu dengan makna arak pun ada. Jadi jangan keliru hakikat dia. Jadi sebab tu Anas selalu buat contoh, hak ni tuak. Tuak Kelantan dengan tuak Kedah beza. Kalau tuak kita sini serupa dengan nera dia. Dia panggil nera. Orang Kedah panggil nera. Hak tu tak mabuk, hak tu halal. Bukan arak. Tuak kita. Tapi kalau tuak orang Kedah, memang mana arak. Dia kata minum tuak tu mana minum arak. Nabi ni pun lagu tu lah. Setengah-setengah tempat orang pakai dengan makna arak. Setengah-setengah tempat orang pakai bukan dengan makna arak, dengan makna air rendaman tadi. Jadi kalau hak dalam kitab-kitab kita, dalam hadis kau sebut kata minum nabis ke apa tu, bukan makna minum arak. Minum lagu tadi sebab kita orang Kelantan minum tuak tu bukan makna minum arak. Minum tuak lah. Nera tu. Orang Kedah kata nera. Jadi dia pakai kalau kata orang Kelantan ni minum tuak, dia kata minum arak. Patut kalau gitu. Kena faham dulu istilah orang Kelantan tuak tu bukan dia. Jangan duk tuduh tak ada pasal. Jadi hak ni pun betul. Jadi bukan masalah Syafi'i, masalah Hanafi. Kalau masalah Hanafi, apa masalah? Nabi sendiri ni minum. Nak kan? Ya, jadi dia kata boleh minum tu sebab memang Nabi pun minum, sahabat-sahabat minum, dan Nabi hak dia minum tu bukan dengan makna Nabi hak arak tu. Tak. Jadi kita kena faham lah. Jadi hak ada dalam hadis ni ada perincian dia. Jangan kita pakai mengikut bahasa golongan tertentu, tempat tertentu yang memberi makna arak itu tak betul. Kena pakai hak asal dia lagu mana. Kalau lagu tu kat dalam Quran sebut waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Jadi sayyarah tu makna kereta lah. Kita pakai sayyarah dengan makna bahasa baru ni, makna kereta bahasa Arab. Gitu kau? Tak boleh. Kena pakai semasa tu dipakai dengan makna kap. In hadhihi tazkirah. Tazkirah. Jadi tazkirah tu mana teket kau? Teket kau patut baik kau teket, tapi tu tazkirah bahasa Arab baru. Dalam Quran tidak dengan makna teket. Ada dengan makna teket. Tazkirah kita bahasa Melayu pun guna tazkirah juga. Jadi kena faham bahasa tu dulu baru boleh. Sebelum nak kritik, sebelum nak gapo. Jadi dia nak suruh orang benci kepada mazhab-mazhab ni, dia letak atas mazhab. Tak tengok mazhab ni dia ikut Nabi. Tengok Nabi minum. Apa nak kata kepada mazhab Hanafi? Hak dia kata mazhab Syafi'i kata halal anak tu. Anak zina, bukan anak sungguh. Anak zina. Sebab kalau tidak menikah itu bukan, itu mengikut ijtihad dia. Tapi dia ada jalan dia, ada alasan dia. Jadi hak kata haram anak tu kalau anak hak betul. Kalau anak seseorang secara berzina, itu bukan anak yang sah. Jadi bila tidak sah dia orang lain, mengikut ijtihad dia. Tapi bukan semua orang Islam ni pendapat lagu tu. Mazhab lain tak setuju. Dia kata tak boleh anak zina apa, asal anak dia. Misalnya mazhab Hanafi kata tak boleh. Itu masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Bukan masalah kita kata dia memang kena galakkan menikah dengan anak. Anak mana maksudnya tu? Jadi tak boleh lah duk
Tujuan dia nak suruh orang benci, nak suruh orang tak suka, nampak tak molek lah. Hak ahli sunnah ni tak kemah, nampak ahli sunnah ni gitu tujuannya. Padahalnya ahli sunnah bila kata ahli sunnah kan, ni lah dia pegang dengan sunnah ni. Misalnya sini Nabi dah minum, jadi apa hak kita nak pertikaikan? Dan sahabat-sahabat ni dia jaga benar hak Nabi, walaupun benda tu nampak apa ya kemah sangat pegang. Pasal Nabi suka, Nabi kata ahsantum wa ajmaltum, Nabi puji. Hanya sebab tu dia duduk kekal waktu keluarga dia. Dan Nabi kata lagu ni lah buat sama, bukan sambil kedekuk ke sambil apa. Supaya juga kalau orang tak sedih buat gini, kita tak boleh kata malah. Orang tak sedih baca Yasin misalnya, malah jemaah malah, dia tak suka ibadah, tak boleh kata gitu. Kena tengok dulu dia tak sedih tu sebab apa. Pas orang yang buat tu dia pakai hadis mana? Adakah hadisnya? Suruh baca secara khusus, malah jemaah tu ada kelebihan misalnya. Jadi kita tak boleh kata selalu ke orang. Kena tengok dulu apa alasan. Kalau kerana mengikut sunnah, itu lebih baik. Bukan lebih baik awak buat walaupun apa molek, walaupun susu lebih molek, walaupun madu lebih mahal, lebih molek. Tetapi bagi dia hak molek hak Nabi raya. Itu amalan sunnah. Orang hak mengikut sunnah adalah betul lah. Jadi orang-orang hak tidak mengikut sunnah dia tak faham. Dia kira hak molek kan, molek hari Jumaat molek, baca Yasin molek. Jadi kita molek hari tu, dia tentukan sendiri, buat sendiri. Sedangkan kita ni kena ikut Nabi benda-benda lagu tu. Tengok sahabat, dia ikut, jadi orang pun tak kata apa. Bahkan satu kelebihan pula dia jaga tu. Kalau kita buat ikut serah, orang ni buat lama-lama tak tahu hak asal hak mana lah. Mujur ada orang-orang hak pegang dengan sunnah kemah ni, boleh kita tahu hak asal hak Nabi lagu mana, tidak berubah. Kalau ikut serah kan, tak tahu. Jadi orang-orang pandai kecil, dia kata pandai kecil. Hak ni sikit, lama-lama hilang hak Nabi sebenarnya. Gomo sungguh duk kemah duk pegang tu hak Nabi kau. Itu persoalan. Bukan makna tak boleh tu soal lain. Boleh tu, baca boleh, soal lain, soal kelebihan, soal keutamaan tu. Hak tu soal. Yang dibuat tetap tu buat apa? Lebih pada hak lain buat apa? Padahal bila-bila masa saja boleh baca. Kalau baca situ saja, hari lain tak baca, nak agak dia. Nak agak apa kali lagu tu. Kat amalan tu ya ingat Quran, amalan lain tak. Jadi begitulah. Lagu itulah kamu buat. Jadi kami pun tak saya ubah lah, kata, tak saya ubah. Padahalnya benda ni bukan termasuk dalam benda ibadat kita kata. Tengok sahabat dia jaga gitu. Kalau buat ibadat tak lagi lah. Tak boleh kah kalau buih hak lain? Boleh. Salah? Tak salah. Tapi nak jaga hak Nabi tu, ingat tu. Itu makna tanda ingat. Dah hak Nabi sebut, apalagi Nabi kata kadzalika faf'alu, lagu ni lah semula buat. Cel tu Nabi nak kita jaga hak tu lah tu. Habislah di situ berhubung dengan siqayah, Nabi di siqayah, Nabi yang diberikan sebagai minuman orang-orang yang pergi mengerjakan ibadat di Mekah, sama ada terutamanya haji lah, siqayatul haji dalam Quran sebut tu. Tak apalah, lepas tu kita pergi pula kepada bab yang kita baca malam ni, iaitu berkenaan dengan iqamah di Mekah. Yang dimaksudkan iqamah di sini bukan berada semua orang, tak, khusus ni di sini iqamah. Orang-orang dia Arab Amiyah ni qaf tu dia jadi ga, iqamah kata dia. Tak boleh duduk lama sana, tak boleh iqamah kata dia. Iqamah ni, iqamah ni lah, tak boleh wisa tu tak syirah dia panggil, tak syiratul iqamah, wisa untuk berada lama.
Dia sebut iqamah, habis bunuh bahasa Arab. Habis bunuh. Kalau Mesir tu jin tu jadi ga. Jamil tu jadi gamil. Jamal tu jadi gamal. Rusak. Rusak. Jadi hak awal-awal ni jadi dia terbiasa dah sebut lagu tu, baca Quran pun lagu tu juga. Ada hak rusak lagu. Bunuh habis. Bahasa Arab pasal tinggal hak asal. Dia kalau kita tengok sejarah pun selepas tinggal hak asal itulah bunuh orang Arab dia pecah. Tinggal hak asal. Tak apalah. Jadi sini maksud iqamah di sini, berada di Mekah di sini bukan untuk semua orang. Kalau orang lain seperti kita pergi boleh duduk Mekah sebulan pun boleh. Kalau nak duduk, kalau boleh duduk kan. 40 hari kau ikutlah. Lama mana pun boleh. Hak maksud di sini iqamah di sini di Mekah, hak dalam hadis dikata setakat 3 hari itu untuk orang-orang muhajirin. Orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Fathi Makkah. Sebelum pembukaan Mekah, penaklukan Mekah. Jadi ramai kan sahabat-sahabat ni yang berhijrah ke Madinah. Demo tu hak Nabi kata tak boleh sekat 3 hari je. Kalau ada apa-apa keperluan dalam masa 3 hari itulah selesaikan. Lepas tu kena keling. Sebab apa? Sebab orang-orang yang berhijrah tu, kita yang berhijrah ni, maksud dianya kita yang berhijrah ni, kita sudah niat tinggal ada Mekah kerana Allah. Jadi takut kita berasa selesa pula bila balik tempat asal. Tak boleh lagu tu. Itu cara Nabi didik sahabat dia. Tak boleh lagu tu. Bila kita telah buat kerana Allah, tinggal ada hak tu, tinggal. Dia nak beri rasa kata mana-mana duk menentai dulu tu, musuh dulu tu. Tengok orang yang lebih gini mu akhirnya tak sih duduk di negeri dia sendiri. Mu rasa lah padan dengan muka tu. Begitu. Padan dengan muka. Patut-patutnya dia ni kamu bela dia, kamu jaga dia, tak ada orang lain. Anak-beranak lagi, orang tempatan lagi. Tak cara. Musuh ada, nak bunuh pun, siapa nak bunuh. Sehingga Nabi kena berhijrah. Jadi keistimewaan Nabi duduk menetap, jadikan tanah air dia Madinah. Keistimewaan orang Madinah. Boleh ke demo tu, boleh ke orang lain suka sakak, bukan anak-beranak. Kalau anak-beranak ni kedian, anak-beranak ni kedian. Memang gitu pun kita tengok dari segi hak semula jadi tu buat, kadang-kadang hak dekat-dekat ni kadang dia tak berapa nampak kelebihan. Pasal dia tengok masa kecil dulu lah. Masa kecil duk telanjang, duk beringu, menghunggar gimari ni. Macam mana boleh lebih dia ni? Tu buah penyakit manusia. Dari segi psikologinya, dia orang dekat ni dia tak payah nak terima. Orang lain dia tahu kelebihan anak-anak dia, adik-beradik dia, orang lain royak. Dia tak tahu, dia sendiri. Kadang-kadang gitu. Malang lah kalau lagu tu, malang. Sebab itulah pepatah Arab kata bulan cerah tu pun hak sekeliling dia tu dia ada halah. Halah tu lingkaran gelap. Hak dekat dia tu gelap. Cerah ni hak jauh. Lagu tu lah. Kadang-kadang anak-anak orang tempat tu dia tak tahu. Dia tidak menghargai pun. Dia tak tahu siapa dia. Kadang-kadang orang ni gitu. Dia kena dabik dada, kena dakwa gini-gini, barulah faham. Takkanlah lagu tu orang yang merendah diri, orang yang bertakwa dia tak akan lagu tu. Jadi inilah pengajarannya Nabi. Cuba tengok, dia tak sih klik. Bahkan sahabat dia ada yang mati. Sa'ad bin Khawlah mati di Mekah. Semasa pergi tu Nabi SAW kesal, kata dia kecewa dia. Dia orang kita semua ni tak apa belakang, cumanya dia lah kecewanya pasal mati sini. Tak sih mati situ kalau boleh. Nabi nak ajar sahabat-sahabat dia, dan kita tinggal terus. Biar nyerasa dulu. Biar boleh kelebihan kepada orang lain. Lepas tu supaya hati ni tidak tertambak dengan negeri buat kerja agama. Tidak tertambak dengan tempat asal. Tidak. Agama ni boleh sebar mana-mana boleh. Mana tempat mana ada sambutan, situlah molek kita buat kerja. Tempat tak ada sambutan ataupun tak faham, apalagi musuh, tinggal hijrah. Tak ada guna. Masa kita sebentar je adalah hidup. Kalau kita duduk sampai mati pun, katakanlah kampung kita tu, kalau tak ada sokongan, tak ada kelayakan, tak boleh buat apa, rugi masa. Baik berhijrah. Nabi SAW ajar kita berhijrah. Kalau kita tidak berhijrah, rugi masa. Begitu cara. Jadi inilah takut-takut sahabat ni
ada lagi terkenal, anak beranak ramai lagi, tengok kepada harta benda, tengok jadi takut, terpaut hati. Dak, kita sudah tinggal semua kerana Allah, kerana akhirat, kerana Nabi, kita sudah tinggal. Jadi tinggal betul. Barulah orang nampak tidak kebendak orang yang berjuang Islam. Tengok sahabat-sahabat Nabi, tak ada, dia putus. Orang tak boleh kata bila boleh dia terkait pula. Tak ada. Dan ini sebagai pengajaran kepada orang kemudian. Sebagai pengajaran kepada orang kemudian. Dia kata sekat 3 hari je kita, lepas pada selesai buat ibadat ni, sekat 3 hari je kita duduk sini. Lepas tu kena kelik. Hal ni khusus untuk orang-orang muhajirin yang berhijrah sebelum Fatih Makkah. Sebab apabila Fatih Makkah, tak ada dah tekanan ke apa, cabaran ke apa di Mekah tu, tak ada dah. Sebab itulah Nabi kata la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Nak hijrah agama dia semua Islam lakon. Situ pun jadi negeri Islam dah. Tak ada makna dah hijrah. Jadi tidak boleh hijrah. Yang tetap adanya apa dia? Jihad dan niat yang baik untuk berubah, untuk meninggalkan sesuatu yang tak boleh, maksiat. Itu yang tetap ada sampai bila-bila. Tapi berhijrah ke Madinah tak ada, sekat tu. Jadi ini dia lebih menampakkan, lebih sangat orang berhijrah ni beza. Beza. Setelah tu kalau ada pun orang berhijrah daripada tempat lain yang tidak tertekan, tidak dicabar, tak termasuk. Daripada Yaman kau, daripada mana-mana kau, kita kata tak ada cabaran, itu tak termasuk. Boleh kalau dia nak duduk Mekah. Ataupun orang yang masuk Islam selepas daripada Fatih Makkah, itu tak, dia boleh duduk di Mekah lama pun. Macam kita sekarang ni, boleh nak duduk Mekah mana apa lama pun kalau boleh duduk kan. Tidak jadi halangan. Ini tidak umum. Cerita di bab ini tidak umum. Bab ini khusus dengan sahabat berhijrah sebelum Fatih Makkah sahaja. Itu pun dikecualikan. Kalau orang-orang yang Nabi kecualikan, itu tak apa, dia boleh duduk Mekah. Dia boleh duduk Mekah. Sebabnya apabila hukum hijrah turun, dia mari tu jadi wajib. Mana tak pergi hijrah, dosa. Dosa tu bukan dosa main-main, dosa besar. Zaman sahabat tu. Jadi semua kena berhijrah. Sebab apa? Sebab kalau tidak berhijrah, siapa dia nak bela Nabi? Nak sanggup mati kerana Nabi? Ni lah kena berhijrah. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan hijrah tu wajib. Inilah pendapat jumhur ulama. Wajib. Kalau dia tak pergi, dosa. Bahkan Nabi SAW kecam, tegur orang yang tidak berhijrah, kecuali orang-orang yang ada sebab-sebab tertentu Nabi benarkan dia. Itu lain lah. Seorang dua je kalau ada. Misalnya Abbas dan Abbas, walaupun hukum berhijrah ada, dia duduk Mekah lagi. Dan selepas dia berhijrah, selepas Fatih Makkah, tapi Nabi benarkan dia duduk di Madinah. Itu ada kecuali-kecuali lagu tu. Seperti Safwan, seorang lagi. Itu sahabat atas permintaan pak saudara Nabi, walaupun dia berhijrah bukan sebelum Fatih Makkah tak, tapi selepas tu. Bahkan masuk Islam selepas tu. Pak saudara dia minta, benarkanlah dia duduk di Madinah. Nabi benarkan. Seorang dua. Kalau tidak, orang duduk Mekah tak boleh pergi duduk sana, tak boleh. Untuk membezakan, dia ada beza. Barulah dia benarkan. Kalau Nabi benarkan tak apa. Kalau Nabi tidak benar, tak boleh. Hak dia benarkan itu pun ada seorang dua je sebenarnya. Tidak umum lah. Hak lain-lain, bila Fatih Makkah, ikutlah nak duduk Mekah, nak duduk mana, nak pergi lain, kau tak apa. Dan kecuali juga orang yang Nabi SAW benarkan dia pergi duduk lain, pergi duduk lain untuk hijau agama, tak apa juga. Walaupun selepas hijrah dia boleh pergi. Dia boleh pergi duduk di Bahrain misalnya. Ada sahabat yang pergi duduk di Bahrain, ada sahabat yang pergi duduk di Yaman. Tak apalah dengan kebenaran Nabi. Kalau tidak, hukum umumnya dia wajib berhijrah, pergi ke Madinah dulu. Lepas tu ikut Nabi. Itu caranya orang-orang yang muhajirin ini. Dengan sebab itulah muhajirin ini bukan saja dalam hadis keistimewaan dia,
Bahkan dalam Quran juga sebut istimewa, dah sebut muhajirin tu. Hak paling lebih muhajirin. Sebab apa? Cabaran dia besar, pengorbanan dia besar. Dan kita dapati daripada hak sani disebut sani kan, Abbas minta gini, Abbas ni istimewa, Nabi sangat sayang dia. Sebab apa? Saudara adanya hak Islam tu, apa saudara. Dengan sebab itulah baru ni kan kita baca kan, hak kecuali tak boleh cabut rupuk dia, potong rupuk dia ataupun potong kayu dia tebal di Mekah tu. Abbas pun kata kecuali idkhir lah. Nabi pun kata kecuali idkhir. Tengok, orang lain tak berani, Abbas kata, dan Nabi terima. Kecuali hak tu, siapa ke bila-bila pun kecuali Abbas lah. Tengok, hak ni Abbas juga. Hak masalah hijrah ni, kalau kecuali boleh duduk, walaupun selepas Fatih Makkah boleh duduk juga di Madinah. Abbas juga. Lepas tu kewajipan hijrah mari, dia tidak tinggal Mekah. Nabi benarkan dia duduk di Mekah. Abbas juga. Hak bagi minum tadi, bagi minum air semasa Nabi pergi buat haji, bagi minum air Nabi tadi, Abbas juga. Banyak istimewa dia, banyak istimewa. Tak apa dah. Ini dia katakan selepas pada buat ibadat selesai sekat 3 hari je. Jadi keperluan yang ada tu mestilah dipenuhi dalam masa 3 hari. Lebih daripada tu tak boleh. Lepas tu tak balik, jujur alah ke Madinah lah. Alah ke Madinah belakang. Lepas tu orang-orang lain, adakah hukum lagu ni? Orang-orang lain hak sama kemudian. Memang begitu juga hukumnya. Cumanya tidaklah sekuat zaman Nabi. Misalnya kalau satu negeri itu duduk Islam tertekan, dia tak bebas nak buat Islam, dan boleh pindah ke lain. Bahkan bahaya, terancam akidah dia. Dia wajib kena pindah ke tempat lain. Kalau boleh. Kalau boleh, dia pindah ke tempat lain untuk jaga agama dia. Lepas tu boleh balik pula apabila selamat. Dia tidak serupa dengan hukum ni. Setengah-setengah ulama kata kalau dia pergi tu kerana agama dulu, dia tak boleh kelik dah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Hak tak boleh kelik ke tempat asal ni khusus dengan hak ni, sahabat-sahabat muhajirin ni. Jadi kalau orang muhajirin hak zaman lain, kalau negeri dia tu sudah molek dah, lepas tu kemudian dia boleh balik, tak apa. Boleh balik duduk lama pun, mati tempat asal dia pun tak apa. Jadi hak ni khusus untuk muhajirin di zaman Nabi. Kemudian bab salati fil Kaabah. Ini bab bersembahyang dalam Kaabah. Nak ceritanya boleh ke tidak? Dan Nabi SAW pernahkah sembahyang dalam Kaabah tu? Adakah lebih sembahyang dalam Kaabah tu nak banding sembahyang di luar Kaabah, atau lebih hak mana? Beberapa perkara lah. Bila sebut bab ni nak bincang beberapa perkara. Dan selain daripada dalam Kaabah tu, dalam Hatim, kawasan Hatim ataupun Hijr itu dikira dalam Kaabah juga ke tidak? Ini dalam bab ni. Bersembahyang dalam Kaabah, terutamanya Nabi, berkenaan dengan Nabi, semoga kita ada kira sunnah ni, adakah Nabi pernah bersembahyang dalam Kaabah? Jadi bila kita tengok riwayat yang mula-mula ni, Ibnu Umar, dia kata Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah, dia dengan Usama, dengan orang ni seperti yang kita sudah terjemah tadi lah. Jadi Ibnu Umarnya dia nak benar ikut Nabi ni. Tak ada arah dia, tak ada. Orang royak ke dia Nabi masuk ke dalam Baitullah, dia pun hungar pergi. Tapi hungar tu pergi tu Nabi keluar dah. Dia tanya Bilal, bagaimana? Dia tanya Bilal tu. Sebab dia nak tahu. Bila dia tahu, dia buat lah sebab dia tahu. Jadi bila Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah ni bila? Jadi pada tahun pembukaan Mekah, pada tahun Fatih Mekah, iaitu pada tahun yang ke-8 Hijrah. Pada tahun yang ke-8 Hijrah. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad jelas dia sebut ni masuk ni pada ketika Fatih Makkah.
berdasarkan riwayat Yunus bin Yazid daripada Nafi' dalam Bukhari. Jadi masuk dia Usamah bin Zaid. Usamah. Jadi Usamah ni kira peringkat cucu lah. Sebab anak kepada anak angkat dia Zaid. Usamah bin Zaid. Jadi anak angkat dia tu Zaid bin Harithah tu Nabi SAW sayang sangat. Lepas pada tu dia lepas pada Usamah tu, lepas pada Zaid tu, kesayangan dia tu ketara, nampak sehingga orang boleh nampak kepada anak Zaid, iaitu Usamah. Sehingga sebab kita tengok dalam peristiwa ni kan, dia gendong, walaupun dalam hadis-hadis yang lain ada sebut gendong orang lain pada juga, tapi antara yang digendong oleh Nabi SAW semasa buat kerja haji ni Usamah. Dan dia terkenal dengan hibbi Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah. Tak apalah, saya pun seperti kita sudah maklum dah. Oleh kerana orang tahu ni Usamah ni Nabi saya, pernah orang curi, nak pelepah orang curi tu lagu mana, tak berani nak pergi, pergi melalui Usamah. Suruh Usamah orang minta perangai kau ataupun minta pelepah kau kau, Usamah pergi kecek. Nabi marah, sayang. Maknanya Nabi SAW ni sayang dia pun, dia ada hak dia, dia ada cara dia. Tidaklah sampai terjejas agama, tidaklah sampai terjejas hukum, peraturan. Peraturan, hukum dia tetap jaga. Jadi dia marah. Bahkan dia kata, atashfa'u fi haddim min hududillah, adakah kamu nak kira melepaskan orang yang apa nama ni kena hukuman had ni? Dia marah. Lepas pada tu Usamah tak berani. Nak ceritanya kita boleh tengoklah bagaimana orang maklum Usamah ni Nabi saya. Tu ya nak ayat ni. Masuk Usamah. Lepas tu Uthman bin Talha Al-Hajabi. Al-Hajabi tu gelaran keluarga dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW serah anak koci kepada dia. Mu peganglah anak koci ni sampai bila-bila, sepanjang masa. Nabi kata anak cucu dia. Apa kalian ni? Apa kalian ni? Anak cucu dia. Jadi dia hak jaga pintu Kaabah. Anak koci pintu Kaabah tu duduk dengan dia. Dia masuk. Dan Bilal ni masuk juga. Lepas tu Bilal tutup pintu ke dalam. Tutup pintu ke dalam. Apa takut orang sumbak-sumbak masuklah pula. Sedangkan masuk tu kira-kira je Nabi SAW nak buat sesuatu lah, masuk dalam tu. Dah takut orang anggap masuk tu suatu yang mesti pula dah, suatu keutamaan pula dah. Sedangkan ada maksud lain. Tak masuk pun tak apa kalau pergi tu. Tidak kata kalau tak masuk tak sempurna lah ibadat tu dah. Dan di sini bukan dengan maksud ibadat pun, bukan nak buat haji ni, pada Fatih Makkah ni. Masuk nak cuci Kaabah, nak bersihkan Kaabah tu. Gapo dia ada dalam tu, berala-berala gapo. Itu hak utama. Lepas tu Nabi SAW berada seketika dalam tu. Bila tubik, Ibnu Umar pun tanya, gapo dia Rasulullah buat? Dia pun kata, Nabi SAW berdiri dalam keadaan satu tiang duduk sebelah kiri dia, dua tiang duduk alik kanan dia, dan tiga lagi tiang duduk alik belakang dia. Situlah kedudukan. Lah ni tidak lagu tu dah. Pada masa dia pun, pada masa ni riwayat ni pun dia kata Baitullah pada masa tu ada nai dia. Pada masa tu pun tak ada dah nai ni. Pada masa cerita ni pun tak ada dah. Jadi ada tiang nai ni zaman Nabi betul lah, zaman Nabi betul. Lepas pada tu baiki hak ni baiki, tak ada dah tiang. Thumma salla, dalam keadaan begitu dia berdiri, lepas tu dia sembahyang. Maknanya Bilal cerita Nabi sembahyang dalam tu. Jadi sebab apa yang tutup tu? Takut orang anggap suatu yang mesti, suatu kelebihan, suatu keutamaan, sedangkan maksud asal dia hak lain. Lepas tu takut mengganggu Nabi SAW lah. Tak apalah. Dalam riwayat yang kedua disebutkan seperti tadi juga, cuma dia tak ada sebut tentang tiang tu.
Tapi ada sebut di dalam tu jarak di antara berdiri Nabi dengan dinding Kaabah hanya 3 hasta. 3 hasta. Tu ya jarak. Jadi dia tidak kata duduk tengah betul. Tak. Duduk dengan salah satu dindingnya itu, jarak dia, tempat dia semaya tu 3 hasta. Itu ada sebut bezanya. Lepas tu ulama khilaf lah ni dalam masalah ni. Nabi masuk, Nabi semaya atau tidak. Sebab dalam riwayat Ibnu Abbas yang kita baca tadi, kemudian dia duduk di belakang tadi, Nabi tak semaya. Lepas tu dia tubik dengan tidak semaya, dia kata. Hak tu pun cerita tentang peristiwa yang sama juga, tapi orang lain yang cerita. Bilal cerita kata Nabi semaya, Ibnu Abbas cerita kata Nabi tak semaya. Jadi hak mana hak lebih kuat? Hak lebih kuatnya ialah riwayat Ibnu Umar, hak cerita Bilal tu. Sebab apa? Sebab Bilal dia masuk, Ibnu Abbas tak masuk. Ibnu Abbas tak masuk. Ibnu Abbas dia bersandar kepada Usama. Usama kata Nabi tak semaya. Hak tu hak lebih kuat lagi. Kalau Ibnu Abbas tu tak kuat mana? Sebab dia bersandar, dia merujuk kepada Usama. Memang ada dalam riwayat dia sebut Usama royak dia. Lepas tu Usama masuk juga, macam mana Usama kata tak semaya? Ulama-ulama cuba jawab. Antaranya disebutkan di sini, iaitu boleh jadi kata dia Usamah duduk di satu penjuru, Nabi SAW dengan Bilal duduk di satu penjuru. Oleh kerana ada ketikanya tak nampak, lepas tu tutup pintu pula, jadi keadaannya gelap sikit. Jadi bila Usamah tengok Nabi duduk doa, dia tengok ketika Nabi duduk doa, dia pun sibuk dengan doa di tempat dia tu lah. Jadi dia tak perasan Nabi SAW semaya. Bilal dia kata Nabi semaya, mestilah dia yakin dia duduk dekat Nabi. Hak ni dia tengok daripada jauh. Satu ketika dia tengok memang Nabi tidak semaya. Jadi dia royak ketika dia tengok tu lah, dia tak perasan dah lepas pada tu Nabi semaya. Menunjukkan semaya tu sangat ringkas, sebentar sangat, sehingga hak masuk sekali pun tidak perasan. Walau bagaimanapun mengikut kaedahnya, kalau dua perawi ni kata dia menyabitkan, dia kata ada semaya, hak ni kata tak ada semaya. Mengikut kaedah usul pun dia kata al-muthbit muqaddam ala nafi. Orang yang menyabitkan sesuatu dia perlu diutamakan daripada orang yang menafikan. Orang yang menafikan tu dia kata tak semaya, yang berdasarkan pengetahuan dia, hak dia tahu. Dia tak kena ayat semaya, dia moga dia tahu tak semaya. Dia kata tak semaya berdasarkan pengetahuan dia. Hak kata semaya tentulah dia tahu kata Nabi semaya, sebab tu dia kata. Cuma ke mana-mana pun tidaklah kata kalau pergi ke Mekah, pergi ke Kaabah tu tak boleh masuk dalam Kaabah tu, jadi kita berasa kurang kau ibadat kita. Jangan, sama sekali tidak ada makna. Tidak lebih kerana tu, tidak. Tapi dari segi kita terima Nabi SAW masuk dalam Kaabah dan bersemayam, hak tu lebih utama. Kena utamakan hak tu. Sebab itulah kata dia, ni dalam kitab kita ni pun dia ambil muka surat 368, wa qala an-Nawawi wa ghairuhu. Imam Nawawi dan lain-lain lagi kata boleh kita jamakkan. Jadi hadis dua yang nampak bercanggah ni sebenarnya boleh dijamak. Dijamak ni maksudnya kita boleh pakai kedua. Kita boleh pakai kedua, iaitu kita boleh kompromikan, kita kata boleh damaikan. Tidak kata dah bercanggah jadi hak mana, bingunglah kita tak tahu nak pakai mana. Dah, kita boleh pakai lagu mana. Boleh dijamakkan di antara isbat Bilal dan nafi Usamah itu. Usamah menafikan semaya, Bilal menyabitkan. Kita boleh jamak dengan mengatakan mereka masuk ke dalam Kaabah dan sibuk dengan berdoa. Usamah tengok Nabi SAW berdoa, dia pun berdoa katalah di satu penjuru Kaabah tu. Nabi SAW di penjuru yang lain. Lepas tu Nabi SAW semaya. Bilal tengok sebab dia duduk dekat dengan Nabi SAW. Usamah tak nampak sebab dia duduk jauh dan dia sibuk dengan berdoa. Selain daripada tu, dengan menutup pintu jadi gelap. Jadi Usamah menafikan berdasarkan sangkaannya. Dia ingat Nabi tak semaya sebab dia tak ada nampak. Gitulah. Dengan begitu kita boleh
pakai kedua-duanya. Tidak kata salah seorangnya berdusta. Tidak sampai ke situ. Tapi kalau musuh-musuh sahabat ni, Syiah ni benda-benda lagu ni dia kata lalu. Tengok, pelawak tu. Gaduh kata pelawak. Boleh jamak lagi. Boleh jamak. Jamak ni urusan ni lah. Kita cuba selesaikan. Sebab pandangan kita sahabat-sahabat ni molek. Kita tak ada sakar buruk. Jadi kalau dia kata tu, dia royak, dia betul, dia tahu. Jadi kalau orang menafikan sesuatu tak sangka dia tahu apa salahnya. Misalnya Aisyah kata, kalau orang royak kamu Nabi kencing sambil berdiri, mu jangan percaya. Nabi tak ada, Nabi kencing sambil duduk, kata dia. Nabi tak pernah kencing sambil berdiri. Sudahkah banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi kencing sambil berdiri? Jadi siapa pelawak situ? Bukan timbul masalah pelawak ke apa, masalah bohong, tak ada. Aisyah dia royak, hak dia umum. Dia bukan bersama Nabi sama. Dia royak, hak dia tahu. Hak dia tahu memang kencing sambil duduk sama. Tak ada kencing sambil berdiri. Dan Nabi kencing sambil berdiri, orang lain royak, Hudzaifah lah, orang tu orang ni royak, sahabat royak. Hak tu di luar rumah. Jadi dia menyabitkan, dia kata Nabi ada kencing sambil berdiri. Betul juga. Hak ni kata Nabi tak kencing sambil berdiri. Betul juga. Di tempat yang berbeza. Hak ni kata kencing sambil berdiri ketika perlu, ada keperluan. Bila? Sama kau? Tidak sama. Tak apa lah kalau tu boleh pakai kedua. Lepas tu Aisyah dia menafikan berdasarkan pengetahuan dia. Dan dia menafikan hak di umum. Kan? Itu makna jamak hadis ni. Hadis ni kena jamak. Kalau tak boleh juga jamak, kita terjeh. Ada lagi. Bukan tahun lalu, tak boleh. Tak boleh tahun lalu. Ni tak kuat, boleh kuat. Kita terjeh. Kalau tak boleh jamak, kita terjeh kat mana lebih kuat, kat mana lebih kemah. Misalnya kita kata, kita terjehkan riwayat Ibnu Umar sebab dia ambil daripada Bilal. Bilal tu masuk. Hak ni Ibnu Abbas tak masuk. Jadi kita terjehkan riwayat Bilal. Itu cara terjeh. Ataupun kita kata boleh jadi hak ni untuk seketika atau untuk orang tertentu yang mana bukan umum. Misalnya kita kata iqamah di Mekah, di Kaabah, di Mekah saat ni, itu untuk muhajirin saja. Untuk muhajirin saja, bukan untuk semua orang. Walaupun dalam hadis itu nampak umum. Berapa lama boleh duduk di Mekah? Sekat 3 hari. Jadi sesoalahnya untuk semua. Itu khusus. Itu cara faham hadis. Barulah tidak jadi bengong. Barulah tidak jadi anti hadis. Anti hadis itu benda-benda lagu tu dia jadi anti hadis. Dia tidak mengaji boleh. Mulalah dia kata bercanggah lah. Mulalah nak pengaruh dengan hak ni kata sahabat ni berbohong lah. Padahal ada kaedah dia. Kalau tak boleh pergi juga, sebab bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan akidah, ketepikan hadis. Tak sepakat. Tu kaedah dia. Tak sepakat. Tu peringkat akhir tidak masuk, tidak gapo, comel belakang pun kalau bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan akidah, tepi. Kalau boleh takwil, tak boleh takwil, gitulah cara. Baru selesai. Jadi molek. Lepas tu riwayat daripada Ibn Umar lagi, daripada Nabi SAW serupa dengan tadi juga, serupa dengan makna hadis Quran Nabi, serupa dengan makna, menunjukkan lafaz dia tu berbeza. Sebab tu kita diraya bi makna hadithil Qanabi. Qanabi itu apa ni, Abdullah bin Maslamah, anak murid pada Imam Malik. Tadi riwayat Qanabi tu serupa dengan makna hadis. Menunjukkan hak ni sama juga dengan hak tadi, makna dia, bukan lafaz dia. Lafaz dia ada beza. Kita nak tahu mana, ada kalanya di dalam satu kitab kita tak boleh tahu, kena tengok lain. Kita tengok lain, cuba dalam kitab-kitab lain. Dia kata saya terlupa nak tanya dia berapa rakaat Nabi semaya. Memang dia ayat dah Nabi semaya, tapi dia terlupa berapa rakaat. Dia terlupa nak tanya tu. Tapi ulama-ulama mengatakan 2 rakaat. Sebab itulah Usamah tak dah nak tengok tu cepat semetar. Kalau banyak rakaatnya dah tengok. Lepas tu riwayat daripada Abdurrahman bin Safwan, dia kata saya kata kepada Umar bin Al-Khattab,
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia buat bila dia masuk dalam Kaabah. Sayyidina Umar kata dia semaya 2 rakaat. Jadi berdasarkan riwayat ni 2 rakaat. Tapi ulama tak pegang mana. Hak ni hak sebut 2 rakaat, dia pegang dengan hak lain. Hak ni tak. Sebab apa? Sebab dalam sanad dia tu ada Yazid bin Abi Ziyad. Ada Yazid bin Abi Ziyad. Yazid bin Abi Ziyad ni perawi yang dhaif. Ni dalam syarah dia pun ada sebut. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim isnaduhu fihi dha'f. Lemah. Sanad dia ni lemah. Qultu. Jadi Syekh Khalil Ahmad dia kata boleh jadi yang dia kata lemah tu kerana adanya Yazid bin Abi Ziyad, kerana dia ni perawi yang dhaif. Dhaifnya mengikut setengah-setengah ulama dia kata kabira. Bila tua fataghayyara. Fikiran dia tu jadi berubah. Sara yatalaqqan. Dia ni ikut orang kata ya ke? Ya dah. Ya. Padahal tak. Gitu. Jadi alah kenyanyuk lah jadinya. Jadi setengah orang tak boleh terima pasal tu. Setengah orang dia tak boleh terima. Seperti dia kata, wa kana syi'iyyan kama fi at-taqrib. Lepas tu dia ni Syiah pula. Jadi bila Syiah perawi ni perawi dari segi akidah lah bermasalah. Dia dhaif kerana tu. Kerana tua tu sah. Kerana dia ni Syiah. Sah lagi. Sebab itulah ulama tak sepakat. Tapi nama dia Yazid menunjukkan Syiah di zaman awal dulu ada nama Yazid. Syiah zaman kemudian dia tak ada nama Yazid. Mana boleh nama Yazid. Tak ada. Tak boleh. Jadi Syiah pada masa tu kalau kita kaji ilmu rijal ni macam-macam. Hak akidah beza-beza ni ada kalanya dia menyamar. Jadi masuk di kalangan ahli sunnah ni supaya orang ahli sunnah terima hak dia, tersebar di kalangan ahli sunnah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok nampak serupa Syiah ni buat apa ni. Kaji-kaji tengok orang ada buat dia. Kadang-kadang dia memang nyamar. Lama lah nyamar tu. Berpuluh-puluh tahun. Sehingga orang tak perasan. Orang kata dia Syiah sederhana, dia Syiah gitu-gitu je. Padahal dia kerok. Ni kita tahu melalui kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal lah menyelamatkan kita. Kalau tidak, teruk. Dia boleh tahu orang ni siapa. Menunjukkan ada masalah. Sebab tu dia kaya dia ni Syiah. Bila Syiah ada masalah. Lepas tu kita kata ni dia royak ni alah kemolek ni berkenaan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar royak kan? Sayyidina Umar royak semaya 2 rakaat. Kalau kita kata dia ni Syiah ni bukan Syiah yang melampau lah, Syiah biasa-biasa. Tapi ulama mengata Syiah teruk juga dia. Yazid bin Abi Ziyad ni. Kalau kita kata teruk dulu pun dia tak ada akidah pelik-pelik sekolah ni. Jadi ulama terima lagi Ustaz. Menunjukkan ulama kita ni terbuka. Tidak kata tutup pintu terus. Tak. Tapi kena tengok dulu riwayat dia tu menyokong dia ke tidak. Kena tengok. Kalau tidak menyokong dia, nampak molek ni dengan Sayyidina Umar. Maknanya dia terima Sayyidina Umar. Kalau Syiah hak kemudian, Syiah hak teruk sungguh, dia tak boleh terima dah ni Sayyidina Umar ke apa ni. Ni menunjukkan Syiah ni ada beza. Dia berkembang sama. Di suatu ketika dahulu Syiah ni terima Sayyidina Umar ke apa pun terima. Syiah hak lagu ni lah yang diterima oleh ulama masuk dalam kitab tu. Itu pun belah-belah beringat lagi. Takut-takutnya menyamar kau gapo kau kena beringat. Tengok riwayat dia. Ada kalanya kita nampak macam lebih dia menunjukkan lebih Sayyidina Umar. Misalnya cerita Sayyidina Umar apa disebab anak dia tu sampai mati. Kerana dikatakan berzina. Nampak comel kat mana? Sayyidina Umar ni tak kira anak dia sendiri pun kalau langgar hukum Islam dia laksanakan hukum. Comel nampak. Tapi di sebalik tu tak comel. Kena beringat. Dia ada juga cara dia lagu tu. Cara sebalik-sebalik tu. Kalau sebaliknya, kalau kita tengok molek menunjukkan kejahilan Sayyidina Umar. Menunjukkan kejahilan Sayyidina Umar. Dan banyak perkara lagi lah. Hak lain-lain lagi. Sebab itulah ulama sebut sangat. Kalau ada seorang Syiah, dia sebut Syiah je. Jadi kita kena beringat, perhati molek, beringat. Bila kita kata kalau kita pergi perang kat puak-puak askar, pergi perang situ kawasan periuk api, beringat tak boleh nak hunggah tak tukar lu. Tak boleh nak tukar tak tukar lu, tengok jalan molek sikit. Begitulah.
Ni semua ni, dia ni gini, dia ni gini, ni ayat nak suruh beringat lah. Dia ni tua lepas tu jadi nyanyuk. Baik, sekarang ni orang ambil daripada dia ni bila? Sebelum nyanyuk kau selepas nyanyuk. Kena kaji pula, anak murid dia tu siapa, anak murid ni belajar bila? Selepas nyanyuk kau sebelum nyanyuk? Panjang lah. Ni kelebihan ilmu rijal. Hak ni tak ada. Dalam kemajuan ilmu, orang kafir tak ada. Mereka pun akak tanya. Hak ni kelebihan orang Islam. Ilmu isnad, ilmu rijal. Hak ni kelebihan orang Islam. Itulah bendanya. Sebab tu dia tak pakar ni. Tak pakar hak lain, pakar hak lain. Tapi hadis ini kata dia mukhtasar. Hadis ini ringkas. Ibnu Hibban dan lain-lain mengemukakan hadis ini dengan terperinci. Walafzuhum kama fi nasbir rayah. Lafaznya seperti mana dalam kitab Nasbir Rayah. Dia kata an ibn Safwan qala lamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menakluk atau menguasai Mekah. Ini menunjukkan masuk semaya gapo ni cerita pada masa pembukaan Mekah, bukan pada masa Haji Wada' tahun yang ke-10 tu dah. Tahun yang ke-8 peristiwa tu. Tapi dalam hadis dia tak sebut. Dia tak sebut masuk tu masuk bila. Dengan sebab itu kebanyakan ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ni sekali ya. Dalam Haji Wada' dia tidak masuk. Walaupun ada khilaf, sebab Imam Baihaqi dan ada lagi ramai lagi yang lain mengatakan masuk juga pada Haji Wada'. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tak. Kalau dia masuk tu semasa Fatih Makkah tahun yang ke-8. Tahun yang 10 dia tak masuk. Dan hadis seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah, dia tak sempat masuk dalam Baitullah. Mula-mula dalam keadaan dalam tu ada berhala, banyaklah berhala. Banyak berhala. Bahkan di dalam Kaabah, dia ada lubang dalam tu. Dalam lubang tu ada berhala yang paling besar, namanya Hubal. Berhala Hubal dalam tu, dalam Kaabah tu sendiri. Tapi semuanya dikeluarkan oleh sahabat-sahabat. Buat belakang hak duduk gantung tepek di dinding Kaabah apa tu, buat belakang. Ada setengah-setengah tu lukisan, dalam bentuk lukisan, semua dihapuskan. Dihapuskan. Pada ketika mula-mula masuk tu lagi sudah buat kerja tu dah. Dia suruh ambil air, gapo Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ambil air nak sapulah. Menunjukkan tepat kiblat kita ni, dia tetap jadi kiblat. Walaupun dalam keadaan itu, dalam keadaan ada berhala-berhala tu, kita tidak tuju kepada berhala tu, kiblat. Kalau tak ada Kaabah sekalipun, kena menghadap ke tuju. Kalau tak ada Kaabah sekalipun. Sebab tu dia sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah dia sebut, bukan sebut zat Kaabah tu. Kalau tak ada Kaabah, pun menghadap ke tuju. Begitu. Tak apalah, dia pun suruh keluarkan. Orang pun buat keluar. Adalah antaranya patung Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tangan dia tu duduk pegang anak panah apa ni, nak menentukan apa ni, kerja boleh buat kerja atau tak boleh buat kerja. Dia kalau nak gapo-gapo kan, dia pergilah bayar kepada penjaga dia tu, bayar sekian-sekian banyak. Jadi kita ni misalnya kita kata nak nikah lah, molek kau tidak, buat. Dia soalnya dia tulis buat, selagi tulis jangan buat, selagi tak ada gapo-gapo. Jadi kalau dia pun kocok-kocok lah, Allah ambil ambil tu. Kalau kita cabut tu, buka tengok, hok buat, dia buat. Itu azlam. Kalau tak jangan buat, dia tak buat. Kalau tubik hok tak ada gapo-gapo tu, dia kocok pula. Siapa tubik lah mana-mana sudah buat, kau jangan buat. Begitu cara dia. Itu azlam. Jadi seseolahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni buat kerja tu, padahalnya Nabi SAW kata mereka tahu pun ya Ibrahim dan Ismail ni sama sekali tak pernah buat kerja lagu ni. Dia tahu. Tapi itulah
Orang yang baik-baik pun kadang-kadang ajaran dia tu diubah. Nak suruh nyata, nak suruh jelas, nak suruh orang lebih terpengaruh, dia buat gambar dah. Nak mengelirukan orang. Tetapi dia adalah, kalau perjuangan kita tu molek, kalau punah kau, kalau rosak kau, kalau terganggu kau tengah jalan gitu gini, dia akan ada orang yang membelanya, yang mengembalikan kepada hak asal. Dalam masalah ni, dalam konteks ni, Nabi kita lah yang membersihkan ajaran Nabi Ibrahim dan mengemukakan ajaran Nabi Ibrahim seperti mana hak asal. Lepas tu dia kata, lepas pada tu Nabi SAW masuk ke dalam Baitullah. Dia pun bertakbir di tepi-tepi Kaabah tu, tepi-tepi dinding Kaabah, dalam bahagian dalam tu, dan di penjuru-penjurunya. Lepas tu dia pun keluar dalam keadaan tak semaya. Inilah kata tak semaya. Dan hak ni juga menyebutkan tentang keluar berhala gapo ni semua pada tahun yang ke-8 lah, Fatih Makkah. Bukan pada Haji Wadak tu bersih belakang dah, tak ada gapo dah. Ni jelas semua ni menunjukkan pada tahun tu berlaku hak masuk ni. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, dia kata, saya nak masuk ke dalam Baitullah. Berdasarkan riwayat yang lain, dia nak masuk tu buat apa? Sebab dia menazar, kalau Nabi boleh takluk Mekah, dia akan masuk dalam Baitullah, dan dia nak sembahyang dalam Baitullah. Itu dia menazar, nak sembahyang. Bila dia sebut kita, Nabi SAW pegang tangan dia, dan Nabi SAW memasukkan saya ke dalam hijir. Hijir tu itulah separuh binaan tu, ada tepi tu kan, di penjuru, satu penjuru sebelah tu. Dia kata, kalau nak sembahyang, kalau mu nak masuk ke dalam Baitullah kan, masuk dalam ni. Sebab hak ni pun kira dalam Baitullah juga ni. Kira dalam Baitullah juga, bukan dalam binaan tu saja, dia kira dalam Baitullah. Sebab pada hakikatnya hak tu pun masuk dalam kawasan Baitullah juga. Cuma orang-orang kafir dulu zaman jahiliah dulu, dia tak cukup piti hak molek, tak cukup piti halal lah, dia putih juga cara-cara dia tu. Jadi bila tak cukup, dia buat sekatu. Hak selebih lagi dia tanda dengan sebahagian saja binaan itu, yang dipanggil hijir ataupun hatim. Jadi Nabi suruh sembahyang situ. Dia pun kata, ini sebahagian daripada Baitullah juga. Kaum kamu ni dulu gini-gini, dia sebut semua tadi lah. Jadi antaranya hak dalam hadis ni banyaklah pengajarannya. Orang lain pun boleh juga masuk dan boleh bernazar, boleh apa, tapi pasal nazar tak tu kalulah jadi susah, buat menyusah. Kita orang biasa ni jadi susah, nak boleh pergi tu pun susah dah. Nak masuk dalam tu, orang tidak buka tak tu kalu. Siapa kita? Jadi tak salah bernazar. Hak pelik-pelik, hak jauh-jauh, hak payah nak buat tu tak sah. Tapi pada ketika tu tak apalah, dia kira-kiranya bernazar berdasarkan riwayat yang lain. Kalau tidak ambil kira riwayat tu, kita kata hak ni saja, tak apalah dia nak masuk. Nak masuk pun boleh nak masuk. Tapi kalau tak boleh masuk, katakanlah nak menyempurnakan kehendak kita tu pergi dalam hatim tu pun kira masuk dah. Kalau kita sembahyang di situ serupa dengan sembahyang dalam juga, tak ada beza. Tak ada beza. Itu perkara yang pertama kita dapatnya. Orang lain pun boleh masuk juga. Tidak kata masuk ni khusus dengan Nabi saja orang-orang itu. Tidak. Orang lain pun boleh masuk. Dan bila masuk dalam, boleh sembahyang. Sebab apa? Nabi SAW tak tegur dia. Tidak kata apa nak sembahyang dalam, tak boleh sembahyang. Tak ada kata lagi. Bahkan dia elok saja. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Nabi pegang tangan. Pegang tangan dia tu batal sembahyang ke tidak? Pula tak. Ni antara dalil orang yang mengatakan pegang tangan orang perempuan, bini kau, kita kata tak batal sembahyang. Sebab tak ada sebut sini bila dia pegang tangan, dia pakai sarung tangan. Mana dalil? Biasa je orang tak pakai sarung tangan. Dalam keadaan biasa orang tak pakai sarung tangan. Bahkan Nabi SAW larang.
Kalau buat ibadat haji tu kan nak tutup tu. Biarlah kelanggan muka biasa tutup boleh tutup, dia suruh buka. Itu tak pernah sabar kalau nak pakai sarung tangan. Walaupun di sini cerita Fatih Makkah, tak apalah, dia nak semaya ke mana-mana, dia nak masuk semaya tu. Pada tu masuk semaya sungguh lah. Jadi kalau kita nak kata dia pakai sarung tangan, kena bagi dalil bukti. Tak boleh kata anda yang gitu saja, tak boleh. Walaupun boleh jadi orang ni pakai sarung tangan, boleh jadi tidak. Tapi kita ni kalau duduk Malaysia ni berapa kali pakai sarung tangan? Apa nak pakai sarung tangan je? Kena bukti dulu. Kalau tidak bukti, dia kata dia pegang tangan saya. Dia bukan pegang sini, pegang tangan. Pegang tangan ni lah biasa. Pegang tangan. Jadi sinilah orang yang mengatakan tak batal air semaya, salah satunya dia pegang dulu. Dan orang yang apa nama ni kata batal tu, dia kena takwil lah. Tangan sekat mana? Tangan sekat mana? Sini ke? Sini pun tangan kau. Mestilah dia takwil. Apa dia pegang di siku ni ke? Sini tutup ni. Kalau tutup, lapik tak apa, tak batal air semaya. Dia kata gitu, dia takwil. Sebab tangan ni basuh tangan hingga ke siku. Hingga ke siku ni tangan lagi. Pada ni tangan lagi. Dia takwil. Tapi asalnya apabila orang sebut tangan, hak mana? Hak mana? Apabila sebut tangan, hak ni lengan, ada nama dia sendiri tak? Hak ni di siku, ada nama dia sendiri. Kalau tangan, hak asal, hak mana? Hak ni tangan ni. Lepas tu kalau hukum hukum foto tangan, kalau orang curi, foto tangan sekat mana? Sekat siku ke? Sini, sekat ni. Ni mana tangan? Kira hak paling kurang, hak mula-mula kita akan telita mula-mula gap dia. Kalau sebut tangan, hak ni. Begitu. Jadi masuk dalam hijab, lepas tu dia mayat, tak apalah mayat. Itu masalah khilaf, ikut dia lah. Ikutlah nak mana-mana tu ada masalah khilaf ni. Nak pakai tu, nak pakai ni, ada orang pakai belakang. Tapi gitulah jadi khilaf tu pasal tak terai. Kalau terai tak ada khilaf dah. Tak apa, nak hak mana-mana. Nabi SAW pun kata semaya adalah hijir. Tapi ulama-ulama mengatakan kalau semaya adalah hijir tu dengan kita menghadap kepada binaan separuh tu saja, dengan membelakangi Kaabah tak boleh. Dia kena menghadap juga Kaabah ke mana-mana. Dengan membelakangi hak tu tak apa. Dengan menghadap kepada hak tu saja tak boleh, dia kata. Sebab tak cukup, tak sempurna. Tak sempurna. Sebab itulah dalam riwayat-riwayat Ibnu Umar dan sahabat-sahabat dia tidak sentuh rukun Syami dan rukun Iraqi. Sebelah itulah ada hatim ni. Sebab dia tidak sentuh. Nabi hanya menyentuh rukun Yamani saja dan rukun ada Hajarul Aswad. Dekat Hajarul Aswad, hak tu dia sentuh ataupun dia istilam. Sebab apa? Hak tu hak asal, mengikut binaan asal, dan hak ni tak habis lagi. Sebab tu dia tak sentuh. Sebab tu dia tidak sentuh, dia tidak istilam. Sebab tidak mengikut binaan Ibrahim. Lepas tu Ana sebut tadi muka surat 373 boleh tengok. Walakin qalatil fuqaha, tapi fuqaha berkata kalau seseorang itu bersembahyang dengan dia menghadap hatim sahaja, la tajuzu salatu, tak boleh, tak sah sembahyang dia. Sebab apa? Sebab menghadap Baitullah fi salah qat'iyyut thubut. Menghadap Baitullah dalam sembahyang ni qat'iyyut thubut berdasarkan Quran. Dan hatim ni masuk dalam Baitullah itu sabit berdasarkan hadis yang zanni sahaja. Yang zanni sahaja. Kerana itulah mereka tidak mengharuskan menghadapnya. Sehingga menghadapnya saja. Kalau menghadap pun dia kena menghadap juga kepada Baitullah tu sikit, tak apa dah. Dia menghadap juga.
kepada mana-mana juzuk Baitullah. Lepas tu bawah tu dia tulis nombor 1 tu, Aini berkata, inilah mazhab hak kata tak boleh ni mengikut mazhab Hanafi, Malik, dan inilah yang dikatakan sahih oleh Rafi'i dan Nawawi dalam mazhab Syafi'i, bahawa tidak sah menghadap hijr dalam sembahyang dalam keadaan tidak menghadap langsung kepada binaan Kaabah hak cukup tu. Walau bagaimanapun hak ni termasuk dalam hak khilaf lagi. Kau mana-mana pun kebanyakan ulama kata gitulah. Hak lebih kemahnya gitulah, kena melera lah hak tu. Walaupun masih lagi ada khilaf sebenarnya. Sehingga ada yang mengatakan kalau menghadap kot tu pun boleh juga. Moga dia sebahagian daripada Kaabah. Sebahagian daripada Kaabah. Dan Kaabah tu kalau tak ada pun kita boleh menghadap ke mana-mana. Jadi benda khilaf lagi. Walau bagaimanapun hak lebih kuat dan hak lebih ramainya mengatakan seperti ni tak boleh. Jadi kena beringatlah. Dan kalau pergi tawaf buat kerja haji itu tak boleh tawaf masuk ke celah, tak boleh, tak sah, tidak dikira. Keliling tu tak kira kalau masuk ke tu. Sebab apa? Sebab hak tu dia dalam Kaabah. Tawaf ni keliling Kaabah. Hak tu dalam Kaabah. Tak kira, dia kena kod luar. Daripada tu. Ni nampak tak ada dah kita sekat tu dah. Wallahu a'lam.